مسهلا وبالخير فافتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang hadirin hadirat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita dengan diberikan nikmat taufik, dijemput oleh Allah, diletakkan kita, dihimpunkan di dalam majlis ilmu pada malam ini di dalam masjid. Di samping kita meniatkan i'tikaf, di sama-sama kita memperbetulkan niat dan qasad kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita segala kelebihan yang Allah janjikan kepada setiap hamba-Nya yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Diharapkan para hadirin hadirat rahimakumullah, para muhibbin rahimakumullah sekalian di dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah. Dari sambungan kitab kita, kitab Misbahul Munir, muka surat berapa? 75. Baik. Tambihun Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah selesai menerangkan tentang sifat-sifat maknawiyah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru ni ada soalan tentang apa baru ni? Tak ingat soalan ni. Soalan kauno tentang sifat maknawiyah. Baik, kita mulai balik ya, sifat maknawiyah. Okey, sebelum tu kita mulai sifat ma'ani dulu. Sifat ma'ani dulu. Ulang kaji. Baik. Apa yang dikehendaki dengan sifat ma'ani? Okey. Di antara sifat yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa taala selain daripada sifat nafsiyah, yaitu sifat wujud. Kemudian sifat salbiyah, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadiq yang binafsih dan wahdaniyah. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani adalah merupakan satu sifat yang diri sifat itu ada betul-betul. Diri sifat itu ada sungguh-sungguh, ada betul-betul. Kita buat contoh. Untuk mendekatkan faham. Kita makhluk ini ada sifat juga. Kita makhluk ni ada juga sifat. Kita makhluk ni ada juga sifat ma'ani kita.
Tubuh badan kita dipanggil zat, tapi zat kita makhluk ini dipanggil berjisim. Kenapa dipanggil berjisim? Kerana zat tubuh badan kita ni ada unsur, ada bahan-bahan yang bergabung menjadi tubuh badan kita. Tubuh badan kita makhluk ni dijadikan daripada bahan-bahan yang tertentu, menjadi daging, menjadi tulang, menjadi darah dan sebagainya. Maka tubuh badan kita, zat kita dipanggil berjisim. Setakat tu boleh faham? Setakat tu faham tak? Tu zat. Okay. Macam kertas ni, kertas ni namanya zat. Diri kertas, diri kertas namanya zat. Zat kertas, diri kertas. Kertas ni ada bahan-bahan dia. Allah jadikan kertas ni ada unsurnya, ada bahan yang bergabung, yang bercampur, yang melekat menjadi kertas. Jadi diri kertas ni dipanggil berjisim. Diri masjid ini berjisim, ada bahan-bahan. Jadi diri Allah tidak boleh dipanggil berjisim. Zat Allah tidak boleh dipanggil berjisim, kerana zat Allah tidak seperti zat makhluk. Zat Allah tidak sama seperti zat makhluk. Zat Allah tidak ada bahan. Jangan ditanya Allah itu apa bahan. Diri Allah tu daripada apa, tak payah tanya. Tak ada kena-mengena. Faham? Kalau diri makhluk boleh tanya, kayu tu daripada apa asalnya? Boleh tanya. Batu tu daripada apa asalnya? Angin tu daripada apa asalnya? Air tu daripada apa asalnya? Boleh tanya. Sebab diri makhluk ada bahan-bahan. Diri Allah maha suci dari bahan-bahan. Faham ya? Okey. Kemudian kita tengok pada kertas kita ni tadi. Kertas kita ni, zat kertas ni ada sifat. Sifatnya apa? Lebar. Sifatnya apa? Nipis. Sifatnya apa? Putih. Betul? Kita tengok warna putih ni. Warna putih pada diri kertas ni, sifat putih kertas ni dipanggil sifat ma'ani. Warna putih pada kertas ni dipanggil sifat ma'ani. Kenapa dipanggil sifat ma'ani? Kerana warna putih itu benda ada. Benda ada sungguh-sungguh. Boleh tengok putih. Nampak tak warna putih tuan-tuan? Nampak kan? Boleh kesan tak dengan panca indera kita? Boleh. Jadi warna putih ni benda ada, sifat yang ada. Warna putih ni sifat yang ada. Sebab tu boleh tengok dengan mata kita, boleh nampak warna putih. Boleh nampak warna putih. Boleh nampak warna putih. Jadi warna putih ni namanya sifat ma'ani.
Warna merah pada kapet ni ma'ani, kerana boleh nampak. Setiap sesuatu yang boleh dikesan dengan panca indera yang 5 menunjukkan perkara itu wujud. Tulis itu kaedah tu, tulis. Setiap sesuatu yang boleh dikesan dengan panca indera yang 5, iaitu mana panca indera yang 5? Penglihatan, pendengaran, pencium ataupun orang panggil penghidu, ataupun perasa dengan lidah, ataupun penyentuh, deria sentuh. Pelihat, pendengar, penghidu, perasa, penyentuh. Mana-mana benda yang boleh dikesan dengan salah satu daripada 5 panca indera ni menunjukkan sesuatu itu wujud, ada sungguh-sungguh. Macam warna putih tadi, boleh tak dikesan dengan penglihatan? Boleh. Warna merah pada kapet ni boleh dikesan tak dengan penglihatan? Boleh. Menunjukkan warna putih tu ada, warna merah tu ada. Suara saya ni boleh tak dikesan oleh deria pendengaran, tuan-tuan? Menunjukkan suara ni benda ada. Walaupun mata tak boleh tengok, tapi apa? Ada yang nama suara ni wujud, benda ada. Sebab apa? Dikesan, boleh dikesan dengan pendengaran. Saya buka botol minyak wangi, dapat bau harum, bau wangi dah. Jadi wangi itu wujud, wangi itu ada, walaupun tak boleh tengok. Faham tak? Ambil garam, letak di lidah, rasa masin. Jadi sifat masin itu benda ada. Sifat ma'ani tu, masin tu sifat ma'ani garam. Kita ambil air batu, kita pegang, sentuh, berasa sejuk. Sejuk itu benda wujud, sejuk itu benda ada. Pegang cerit panas, rasa panas. Panas itu benda ada. Sebab boleh dikesan dengan deria penyentuh. Setakat ni faham tak? Okey, itu namanya sifat ma'ani, benda ada. Warna putih sifat ma'ani. Baik, selain daripada warna putih, kertas kita ni bersifat dengan nipis. Nipis tak kertas kita ni? Nipis. Baik, sifat nipis tadi sifat putih, ni sifat nipis. Dua-dua ni sifat. Putih pun sifat, nipis pun sifat. Baik, putih tadi sifat yang ada. Nipis ni ada ke tidak? Cuba tengok dulu. Cuba kesan dengan 5 panca indera tadi, boleh tak? Cek dulu, jangan kata boleh, cek dulu. Cuba tengok dulu deria penglihatan, tengok dulu nipis. Nampak tak diri nipis? Cuba tengok kertasnya, tengok saya bukan kertas. Tengok diri kertas tu, nampak tak nipis? Nampak nipis ke nampak kertas?
soalan. Nampak kertas ke nampak nipis? Tengok kertas tu, jangan tengok saya bukan kertas. Ni nak buat contoh ni penting ni tuan-tuan. Tengok kertas ni, nampak tak nipis tu? Soalannya nampak nipis ke tidak? Sebab kita sekarang ni tengah cerita sifat nipis ni. Kertas nampak, nipis tu nak tanya, nampak tak nipis? Tak ada jawapan. Ada tak? Nak tanya nampak ke tidak? Bukan tanya rasa, tanya nampak ke tidak nipis? Nampak? Siapa nampak? Siapa nampak nipis? Nampak tak nipis? Nampak? Yang nampak ni kertas tuan, bukan nampak nipis. Betul tak? Nampak kertas ke nampak nipis? Nampak ke? Jadi nipis tadi boleh nampak tak? Tak nampak. Saya tengok betul-betul. Yang tuan-tuan nampak tu nipis ke kertas? Jadi kalau soalan tak faham macam mana? Soalannya nampak atau tidak nipis. Tengok kertas tu. Kertas tu dah memanglah ada sifat kertas tu nipis. Tadi sifat putih dah nampak dah. Ni sifat nipis pula, nampak ke tidak? Tak nampak. Jadi nipis tak boleh dikesan dengan penglihatan. Betul? Kalau boleh kesan nampak lah. Ni tadi tak nampak. Betul tak ni? Biar yakin sikit jawapan ni, jangan Nampak ke tidak nipis? Tak nampak. Baru betul sikit. Ini macam duduk atas pagar. Tak nampak nipis tu. Yang kita nampak ni kertas. Baik, cuba dengar pula. Boleh tak dengar? Saya dengar nipis. Boleh dengar? Ada suara? Pokok ada tak? Tak boleh? Okey. Nak dengar nipis pun tak boleh. Nak hidup? Ada baru nipis. Tak boleh. Rasa dengan lidah. Cuba rasa dengan lidah, boleh? Tak boleh. Sentuh? Cuba sentuh. Cuba sentuh. Boleh tak? Boleh. Yang sentuh tu nipis ke kertas? Siapa sentuh nipis tadi? Yang kita sentuh ni kan kertas, bukan sentuh nipis. Cuba sentuh. Cuba sentuh sekarang kertas tu, cuba pegang. Pegang kertas ke pegang nipis? Jadi kesimpulannya sekarang tu, nipis tu ada ke tidak? Apa? Nipis tu ada ke tiada? Tiada. Cakap terang-terang, nipis tu tiada. Sebab apa tiada? Tidak boleh dikesan dengan panca indera. Nak tengok tak nampak, nak hidu tak boleh, nak dengar tak boleh, nak rasa tak boleh, nak sentuh pun tak boleh. Maka sifat nipis itu dipanggil sifat yang bangsa amrun i'tibari. Sifat yang sungguh sahaja. Nipis sifat yang tiada tetapi sungguh. Tulis. Nipis sifat yang tiada tetapi sungguh-sungguh. Nipis tu sifat yang tiada tetapi sungguh-sungguh. Sifat yang sungguh-sungguh.
Saya tanya, getah ni nipis ke tidak? Nipis. Sungguh ke tidak getah ni nipis? Sungguh ke tidak getah ni nipis? Sungguh ke tidak? Ke tidak? Sahaja. Bila sebut nipis, akal kita faham. Nak tengok tak boleh, nak pegang tak boleh, sebab benda benda tak ada. Tuan-tuan kalau pergi beli temikai kat kedai, pernah beli temikai tak? Pernah? Okey, tuan-tuan pegang kan? Tuan-tuan pegang buah temikai ke pegang bulat? Pegang bulat ke pegang buah temikai? Tak pernah fikir. Jadi buah temikai itu sifatnya bulat, betul? Bulat tu ada ke tidak? Ada? Bulat tu ada ke tidak? Tak tahu. Bulat tu ada ke tidak? Ada? Mana bukti ada bulat? Tuan-tuan pegang dah. Boleh nampak ke bulat? Yang tuan-tuan nampak tu nampak temikai ke nampak bulat? Temikai. Lepas tu kata ada bulat tadi. Ada tak bulat? Bulat tak ada. Faham. Sifat bulat tu sifat yang hanya faham. Mana ada bulat? Kalau ada boleh pegang, ataupun boleh tengok, ataupun boleh dengar, ataupun boleh rasa. Saya dah beritahu tadi, tiap-tiap sesuatu yang boleh dikesan dengan penglihatan, pendengaran, pencium, perasa, penyentuh, bila boleh menunjukkan benda tu ada. Ni bulat, tuan-tuan tengok, yang tengok tu buah tembikai, bukan tengok bulat. Yang tuan-tuan pegang tu tembikai, bukan pegang bulat. Faham tak? Jadi bulat tu tiada. Bulat tu suatu sifat yang hanya dipaham oleh akal. Namanya amrun i'tibari. Warna merah tu ada ke tidak? Merah pada isi tembikai tu ada tak? Ada ke tidak? Ada, sebab boleh nampak kesan dengan penglihatan. Situ boleh tak sekarang ni? Nampak tak beza di antara merah dengan bulat tadi? Putih dengan nipis tadi, boleh beza tak? Boleh faham sekat tu? Baik, sifat maknawiyah pula. Sifat makni dah faham tak? Sifat ma'ani ini sifat yang ada betul-betul. Maknanya qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu. Diri sifat qudrat, diri sifat iradat, diri sifat ilmu, diri sifat hayat, diri sifat sama, basar dan kalam itu adalah 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 maknawiyah pula. Sifat maknawiyah pula. Sifat maknawiyah ni apa? Suatu
sifat yang peranannya tugasan dia, peranan dia apa? Nak membolehkan adanya sifat-sifat ma'ani pada zat Allah. Itu peranan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah peranan dia nak membolehkan sifat ma'ani duduk pada zat Allah. Kalau tak ada sifat maknawiyah, tak ada sifat ma'ani. Kalau tak ada maknawiyah, tak ada ma'ani. Kalau tak ada maknawiyah, tak ada qudrah. Tak ada maknawiyah, tak ada iradah. Tak ada maknawiyah, tak ada ilmu. Tak ada maknawiyah, tak ada sama, tak ada basar, tak ada kalam. Faham tak tu? Jadi peranan sifat maknawiyah nak membolehkan adanya sifat-sifat ma'ani pada zat Allah. Boleh setakat situ? Dah tulis dah? Tulis kan? Nanti lupa nanti. Tu peranan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah peranan dia nak membolehkan adanya sifat ma'ani pada zat Allah. Kalau tiada maknawiyah, membawa kepada tiadanya sifat ma'ani. Kalau tak ada sifat ma'ani Allah, lemahlah Allah. Kalau lemah Allah, tak adalah alam ni. Sifat maknawiyah adalah suatu sifat yang nak membolehkan adanya sifat ma'ani pada zat Allah. Kalau tak ada maknawiyah, tak ada ma'ani. Kalau tak ada ma'ani, lemahlah Allah. Bila lemah Allah, tiadalah alam ini. Tiada alam ni bohong. Tiada alam ni batil. Tiada alam ni karut. Mata kita dah menyaksikan adanya alam ni. Macam mana nak kata Tuhan tu lemah? Macam mana nak kata Tuhan tu lemah? Ni dalilnya ada. Dalil kuasanya Allah tu ada. Bukti Allah itu tidak lemah. Bukti Allah Ta'ala itu tidaklah lemah tu adalah ni alam ni. Betul? Alam ni lah bukti Allah ni. Allah. Jadi menunjukkan sifat maknawiyah kepada zat Allah. Tak ada maknawiyah, ada qudrah. Tak ada maknawiyah, tak adalah iradat. Adanya kita ni kan, adanya dia bukankah dalil yang menunjukkan Allah tu kuasa? Betul tak? Bila Allah tu kuasa, menunjukkan ada sifat maknawiyah. Kalau tak ada maknawiyah, tak ada qudrah, kuasa. Kalau tak ada maknawiyah, tak ada kuasa. Kalau tak ada maknawiyah, tak ada qudrah. Jadi bila kita dah tengok alam, adanya alam ini menjadi dalil Allah itu bersifat dengan kuasa. Bila Allah tu ada kuasa, menunjukkan adalah sifat maknawiyah. Kerana kalau tak ada maknawiyah, tak ada qudrah. Kemudian adanya alam ini menjadi dalil bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu. Kalau Tuhan tak ada ilmu, tak ada alam ni. Nampak tak? Jadi adanya alam ini menjadi dalil Tuhan itu ada ilmu. Bila Tuhan itu ada ilmu, menunjukkan ada maknawiyah. Kerana kalau tak ada maknawiyah, tidak ada ilmu. Setakat ni faham tak apa peranan sifat maknawiyah? Peranan dia nak membolehkan adanya sifat ma'ani. Baik. Kemudian soalannya sekarang, sifat maknawiyah tu ada ke tiada? Jawabnya, sifat maknawiyah itu duduk antara ada dan tiada.
Sifat maknawiyah tu bukan ada betul-betul dan bukan tak ada langsung. Dia duduk tengah antara ada dan tiada. Faham tak ada? Duduk antara ada dan tiada. Nak kata ada betul-betul pun tak boleh. Kalau ada betul-betul panggil ma'ani. Faham tak? Kalau ada betul-betul sama macam sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada sungguh-sungguh. Maknawiyah bukan ada sungguh-sungguh. Dan dia bukan tak ada langsung. Menengahi antara ada dan tiada. Sifat maknawiyah duduk tengah-tengah antara ada dan tiada. Bukan ada betul-betul, bukan tak ada langsung. Antara ada itu sifat yang duduk antara ada dan tiada. Kenapa dia cakap macam tu? Ni jaga baik-baik, nak buat contoh lagi sekali. Hari tu dah buat contoh dah, kita nak buat contoh lagi sekali. Tengok dulu. Pertama-tama sekali kena faham, setiap sifat mesti duduk pada zat. Itu kaedah. Setiap sifat mesti duduk betul-betul pada zat. Sifat dia tak boleh berenggang daripada zat, tak boleh. Sifat dia tak boleh berenggang daripada zat. Diri benang duduk tempat lain, warna merah di tempat lain. Macam kapet ni. Macam kapet ni, kan kapet ni benang dia bersifat merah, betul? Warna merah tu panggil sifat ma'ani, duduk pada benang. Jadi warna merah tu kena duduk betul-betul pada benang. Dia tak boleh berenggang. Benang duduk lain, warna merah duduk tempat lain, tak boleh. Setiap sifat mesti duduk betul-betul pada zat. Faham tu dulu. Setiap sifat mesti duduk betul-betul pada zat. Dia tak boleh berenggang, dia tak boleh berasing. Okey. Baik. Jadi kita buat contoh. Kita buat contoh, okey? Bayangkanlah, kita buat contoh. Ini zat. Buku ni zat, diri sesuatu. Kita ambillah apa? Ambillah ni, contohnya diri kain lah ni. Contohnya buku ni diri kain. Diri kain ni zat. Contohlah diri kain kita ni bersifat dengan biru. Biru apa ni? Biru kan? Mana biru? Saya gabung warna. Biru lah. Jadi diri benang ataupun diri kain ni dia bersifat biru. Dia sifat biru. Okay. Baik. Macam mana biru ni, warna biru ni, macam mana dia boleh duduk pada diri kain ni? Kerana ada suatu sifat yang melekatkan dia di situ, yang dipanggil dengan sifat maknawiyah. Kalau tidak ada sifat maknawiyah, warna biru ni tak boleh duduk di kain ni, tak boleh. Jadi warna biru boleh duduk pada kain kerana ada sifat maknawiyah yang melekatkan dia.
Baik. Jadi soalannya sekarang, sifat maknawiyah tu ada diri kain, kemudian sifat maknawiyah. Apa peranan sifat maknawiyah ni? Nak melekat, nak melekatkan sifat ma'ani kan? Ini sifat ma'ani dia, warna biru ni sifat ma'ani. Jadi beginilah jadi dia. Jadi begini. Jadi ada 3 benda lah dekat sini. Diri kain, sifat maknawiyah dan sifat biru. Okey. Bila begini keadaannya tuan-tuan, saya nak tanya. Warna biru sekarang ni duduk betul-betul di kain ataupun tak? Sekarang ni kalau keadaan macam ni, warna biru ni duduk betul-betul tak pada diri kain? Dah. Sebab apa? Bukan makni tengah-tengah ni. Sebab maknawiyah ni ada betul-betul. Faham tak? Sebab maknawiyah ni ada betul-betul, dia menjadi penghalang ataupun pemisah di antara sifat ma'ani dan juga diri kain. Jadi menunjukkan di sini warna biru tidak duduk betul-betul pada kain, kerana dipisahkan oleh sifat maknawiyah yang dikatakan ada. Faham tak tu? Boleh faham tak? Kalau sifat maknawiyah ni ada betul-betul, dia akan sekali. Faham tak kenapa tak boleh kata sifat maknawiyah itu ada betul-betul? Faham tak? Betul-betul ni, dia tak nak ulangkan depan ni. Sekarang ni faham tak kenapa tidak boleh tadilah, kalau ada betul-betul, dia akan menjadi penghalang di antara sifat ma'ani dan zat. Dia akan menjadi penghalang. Tak sah. Kaedah kata sifat mesti duduk betul-betul pada zat. Jadi kalau maknawiyah itu ada betul-betul, dia akan jadi penghalang. Sebab itu tak boleh dikatakan maknawiyah itu ada betul-betul. Tak boleh kata begitu. Tak boleh kata begitu. Tak boleh kata
sekali, tak ada sama sekali. Boleh tak? Jawabnya tak boleh kata begitu. Kenapa pula? Kerana kalau sifat maknawiyah itu tak ada langsung, bagaimana warna biru sifat ma'ani ini nak duduk pada kertas? Sedangkan peranan sifat maknawiyah itu nak membolehkan, nak melekatkan sifat-sifat sifat-sifat ma'ani pada zat. Kalau tak ada, macam mana nak melekatkan pada zat? Faham tak? Jadi oleh yang demikian, kata ulama yang mengisbatkan ahwal maknawiyah ini, dia mengatakan sifat maknawiyah itu adalah suatu sifat yang duduk antara ada dan tiada. Nak kata ada langsung tak boleh, nak kata tak ada langsung pun tak boleh. Nak kata ada betul-betul tak boleh, kerana kalau ada betul-betul dia akan jadi penghalang. Dia akan jadi penghalang di antara sifat biru nak duduk pada zat kertas. Dah jadi penghalang. Ada benda yang menengahi tu. Ada benda yang menengahi di antara biru dengan diri kain. Dah menyalahi kaedah. Kaedah kata setiap sifat mesti duduk betul-betul pada zat. Tak boleh dipisahkan, tak boleh terasing, tak boleh terpisah. Jadi kalau di sini sifat maknawiyah ni kalau ada betul-betul berjani, kalau ada betul-betul dia akan memisahkan. Jadi tak sah lah. Tak sah. Kalau macam ni orang kata warna biru ni tak duduk pada kertas. Sebab apa? Dipisahkan oleh maknawiyah. Kalau begitu maknawiyah tu tak ada langsung lah. Dia kata tak ada langsung, tak boleh. Macam mana pula? Kalau tak ada langsung, macam mana biru dah duduk pada kertas? Oleh yang demikian, kata ulama, sifat maknawiyah itu duduk antara ada dan tiada. Mana ada pakcik seorang tu, hari tu dia tanya, dia nak suruh kita terangkan yang seorang duduk atas kursi. Pakcik seorang, dia duduk kat belakang kadang pakai serban. Tak ada ni pengusi dia minta terang, dia tak ada. Baik. Itu sifat ma'ani. Samalah tuan, kita ni tadi buat contoh sifat ma'ani makhluk. Nak dekatkan faham sifat ma'ani makhluk. Kita asal pembahasan kita sifat ma'ani Allah. Cuma sekarang kita dah faham sifat ma'ani Allah, maksudnya sifat ma'ani ni sifat yang ada betul-betul, ada sungguh-sungguh. Kudurat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, ketujuh tu dipanggil sifat ma'ani Allah. Ada betul-betul. Sifat ma'ani ni bukan jenis faham dengan akal, tak. Benda ada sungguh-sungguh. Kudurat tu ada sungguh-sungguh, iradat tu ada sungguh-sungguh. Kemudian kita membicarakan sifat maknawiyah baru ni, kaunuhu ta'ala qadiran, kaunuhu ta'ala muridan. Keadaan Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Kaunuhu ta'ala qadiran, adalah Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha berkuasa, ataupun keadaan Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha berkuasa. Mustahil keadaan Tuhan itu yang lemah. Cuma nak membahaskan bahasanya sifat maknawiyah itu adalah suatu sifat yang membolehkan adanya kudrat pada zat Allah. Tujuh tu kaunuhu tu semua dipanggil sifat maknawiyah. Apa sifat maknawiyah? Sifat yang membolehkan adanya sifat ma'ani pada zat Allah. Peranan di suatu sifat yang nak melekatkan ma'ani pada zat Allah. Kalau tidak ada maknawiyah, tidak adalah kudrat. Kalau tidak ada maknawiyah, tidak adalah iradah. Kalau tak ada maknawiyah,
adalah sama, tidak adalah basar, tidak adalah ilmu, tidak adalah kalam. Itu peranan maknawiyah, suatu sifat yang nak membolehkan adanya sifat-sifat ma'ani pada zat Allah. Kemudian kalau orang tanya, sifat maknawiyah itu ada ke tiada? Jawabnya, sifat maknawiyah itu duduk antara ada dan tiada. Lepas tu orang tanya lagi, pasal pula macam tu, apa saya tak cakap sifat maknawiyah tu sifat yang ada betul-betul? Kita nak jawab macam mana? Tadi lah, kalau ada betul-betul, nanti membawa kepada ada yang memisahkan di antara sifat ma'ani dan zat. Kudrat Allah, zat Allah, ada benda menengahi pula dah. Tak sah dah. Setiap sifat makna kudrat mesti duduk pada zat, bukan dipisahkan. Macam ni kain ni warna biru, kain ni warna biru. Warna biru ni sifat ma'ani yang duduk pada kain. Macam mana warna biru ni boleh duduk pada kain ni? Apa yang membolehkan biru ni duduk pada kain? Sebab apa? Sebab ada sifat maknawi. Sifat maknawi itu yang melekatkan warna biru pada kain ni. Nampak tak? Diri kain ada, warna biru pun ada. Maknawiyah nampak tak? Nampak tak sifat maknawiyah? Tak nampak, tapi faham. Nampak tak? Nak tengok maknawiyah tak nampak sebab dia bukan ada. Ma'ani boleh tak nampak, warna biru tu boleh nampak ma'ani. Itu sifat maknawiyah. Tak baca kita itu malam ni dah tengah tapi tak apalah, penting kan. Agak-agak apa ada perubahan, ada beza daripada sebelum ni. Ada persoalan lagi agak malam ni. Mana lagi yang tak yang ada? Boleh tanya. Perbandingan kepada sifat Allah itu kita nak kaitkan dengan sifat Allah kata Allah kata dan mungkin amat yang dimaksud Oh, macam mana nak dikaitkan? Kita takut sebabkan saya ni makhluk takut dengan sebabkan macam jangan kita buat contoh tu bukan tujuan nak menyamakan. Kita buat contoh tu nak mendekatkan faham. Kita sedang membicarakan sifat ma'ani Allah Ta'ala. Contoh, apa sifat ma'ani Allah tu? Sifat ma'ani Allah adalah suatu sifat yang ada sungguh-sungguh. Kudrat tu, sifat kudrat Allah tu sifat yang ada sungguh-sungguh. Kudrat tu ada sungguh-sungguh. Ada sungguh-sungguh macam mana? Kita buat contoh. Kita makhluk juga ada sifat sifat ma'ani Allah. Ini sifat ma'ani makhluk. Mana sama? Nampak tak? Meskipun adanya sifat ma'ani Allah, meskipun adanya sifat ma'ani kita makhluk, tak sama. Macam zat lah. Zat Allah ada tak? Ada. Zat kita ada tak? Diri kita ada tak? Sama kan? Tak sama. Cuma nak cerita ada. Zat Allah tu ada, zat kita juga ada. Bezanya mana? Zat Allah sediakala, zat
kita baharu. Zat Allah bukan daripada bahan-bahan, zat kita daripada bahan-bahan. Betul tak? Sifat ma'ani Allah ada tak? Ada. Sifat ma'ani kita ada tak? Ada. Sifat ma'ani Allah baharu ke qadim? Qadim. Sifat ma'ani kita baharu. Nampak tak? Sifat ma'ani kita boleh dikesan dengan dari penglihatan ni, boleh tengok, boleh pegang. Sifat ma'ani Allah tak boleh. Dia tak sama. Meskipun ada, tapi tak serupa dengan makhluk. Sifat ma'ani Allah tu ada, tapi tidak serupa dengan makhluk. Jadi macam mana boleh ada sifat ma'ani Allah Ta'ala tu? Kerana ada suatu sifat yang dinamakan dengan sifat maknawiyah. Adanya sifat maknawiyah itulah yang melekatkan sifat-sifat ma'ani itu pada zat Allah, pada ta'akul akal kita. Ada pun pada hakikatnya Allah tu qadim lagi azali. Dia kata sifat maknawiyah dulu, sifat ma'ani yang dinamakan sifat maknawiyah tu apa? Maknawiyah tu suatu sifat yang nak membolehkan sifat ma'ani duduk pada zat. Macam ni, warna biru sifat ma'ani makhluk. Macam mana boleh ada pada diri kain ni? Kerana ada sifat maknawiyah di situ. Iaitu suatu sifat yang nak membolehkan warna biru duduk pada kain. Kalau tak ada maknawiyah tu, biru tak boleh duduk pada kain. Ni pasal makhluk. Pasal Allah, kalau tidak ada sifat maknawiyah, membawa kepada tidak ada kudrat pada Allah. Membawa kepada tidak ada kudrat pada Allah. Jangan kita samakan sifat ma'ani Allah dengan ma'ani makhluk, maknawiyah Allah dengan maknawiyah makhluk lah. Jangan. Cuma kita buat contoh tu nak mendekatkan faham. Jadi sekarang ni faham tak peranan maknawiyah? Apa peranan dia? Nak membolehkan sifat ma'ani duduk pada zat. Kalau yang makhluk lah. Kalau yang Allah lah. Jangan kita serupakan sifat ma'ani makhluk dengan ma'ani Allah pula, maknawiyah makhluk dengan maknawiyah Allah pula. Jangan. Cuma pada faham tu, faham dah. Maknanya kalau tidak ada maknawiyah, membawa kepada tidak ada sifat kudrat pada Allah tu. Macam mana Allah nak bersifat kudrat kalau tak ada maknawiyah? Tu dia sifat maknawiyah. Tak apalah, ngaji lama lagi. Ngaji lama lagi tuan-tuan. Tu ni orang tak nak belajar tauhid ni. Ingat senang ingat senang ngaji tauhid ni. Lepas tu dia orang tak nak belajar. Dia kata nanti-nantilah belajar, agak susah tauhid tu. Kita pun pening tak dulu. Tapi jangan putus asa. Sebab tu kena faham betul-betul. Kena faham betul-betul. Kena faham betul-betul. Allah. Yang paling penting wajib i'tiqad. Wajib mengiktikad Allah bersifat dengan sifat maknawiyah. Itu yang wajib. Jangan kata Allah tak ada sifat maknawiyah, jangan. Itu merosakkan akidah.
Wajib beriktikad Allah mesti bersifat dengan sifat maknawiyah. Kerana maknawiyah itu sifat kamalan Allah, sifat kesempurnaan. Jangan dikatakan Allah tidak ada sifat maknawiyah, jangan. Lepas tu kalau kita tak faham hakikat maknawiyah tu apa, tak ada masalah, tak dosa pun. Itu bukan fardu ain dah. Itu masuk dalam fardu kifayah dah tu. Tapi kalau tahu bagus, kalau faham bagus, kalau tak faham tak berdosa. Tapi tak apalah, ada kesungguhan nak faham. Habis tambihun, ambillah satu. baca lama mukadimah tadi tambihun. Orang lain ngaji 7-8 kali khatam, tuan-tuan tak faham. Kita pun sekali tak faham biasa. Orang lain 5-6 kali khatam tak faham. Okey, kita baru sekali ngaji tak faham, okey lah. Jangan cepat mengalah. Jangan sebab tak faham sekali dua ngaji nak tarik diri, nak cabut lagi. Itu semua setan. Setan nak perangkap kita. Baik, bermula segala sifat yang tersebut itu. Mana yang tersebut itu? 20. Ustaz kena ulang lek teruk sangat, susah nak faham apa yang tak apa. Sini memang lain tak okey. Tak dapat dia nak tolong. Bermula segala sifat yang tersebut itu terbahagi ia kepada 4 bahagian. Apa maksud sifat yang tersebut? 20 tu. Sifat yang tersebut itu maksud sifat 20. Tu maksud yang tersebut. Jadi sifat 20 tu ada 4 bahagian. Dibahagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama dipanggil sifat nafsiyah. Yang pertama dipanggil sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah. Bahagian yang pertama dipanggil sifat apa? Nafsiyah. Dan sebab dinamakan sifat nafsiyah, artinya sifat yang bangsa zat itu, kerana apabila disebutkan wujud, yakni ada, maka selalulah menuju kepada zat. Macam ni tak faham tu tahu. Maksudnya begini, sifat nafsiyah ada berapa? Ada satu je, tuan-tuan, ingat tu. Dalam sifat 20, sifat nafsiyah ada satu je. Yang pertama tu dipanggil sifat nafsiyah, sifat wujud. Terjemah Melayu, sifat ada. Ada tu sifat lah tu. Ada tu sifat. Ada tu sifat. Ada tu dipanggil sifat nafsiyah. Makna Melayu nafsiyah ni apa? Makna Melayu nafsiyah ni sifat yang bangsa zat. Nafsiyah tu makna Melayu, nak terjemahkan Melayu, sifat yang bangsa zat. Faham tak? Tak faham lagi tu. Sifat yang bangsa zat, tak faham lagi. Sifat yang disandarkan kepada zat pun tak faham tak lagi. Sifat yang nak menerangkan tentang zat, tulis dia. Sifat yang nak menerangkan tentang zat. Sifat yang nak menerangkan tentang diri sesuatu. Zat tu makna diri sesuatu. Itu sifat nafsiyah. Ada.
Ada tu sifat nafsiyah, sifat yang nak menerangkan diri sesuatu, sifat yang nak menunjukkan diri sesuatu, sifat yang nak menyatakan tentang diri sesuatu. Tu orang panggil sifat yang dibangsakan kepada zat. Kita tengok contohkan faham, insya-Allah. Tengok contohkan faham. Jadi sifat nafsiyah tu bahasa Arab. Melayunya nafsiyah tu Melayunya sifat yang bangsa zat. Tak faham lagi apa maksud sifat bangsa zat. Sifat yang nak menunjukkan zat, sifat yang nak menerangkan zat. Zat tu apa? Diri sesuatu. Ni kan zat pun tak faham lagi. Berapa kali dah cakap dah, zat tu maksud diri sesuatu, zat tu makna diri sesuatu. Okey, mana dia sifat nafsiyah ni? Mana? Wujud, sifat ada. Satu tu je, sifat ada tu, sifat nafsiyah nama dia. Kenapa pula dipanggil sifat ada itu sifat nafsiyah, sifat yang nak menunjukkan kepada zat? Ni jawapan dia. Kerana apabila disebutkan ada sesuatu secara terus menerus, kepahaman kita pergi kepada diri benda tu, pergi kepada diri benda tu. Bila contohnya kita buat begini, ada kita kata ada duit. Kita kata duit lah, kita paling kenal sekali, betul ke tidak? Siapa sini tak kenal duit? Kenal duit RM50 kita kenal. Bila sebut duit, kita dah ada ilmu, yakni pengetahuan tentang duit. Kita dah tahu dah duit tu apa benda. Daripada kertas, bentuknya begini, nilainya begitu. Betul? Makna ilmu tentang duit, pengetahuan tentang duit tu dah ada. Betul? Betul ke tidak? Okey. Tiba-tiba saya cakap begini. Saya kata begini, dalam poket saya ni tuan-tuan ada RM50. Apa yang tuan-tuan faham? Bila sebut ada RM50, apa yang terus tergambar dalam hati tuan-tuan? Nampak apa? Dalam hati tuan-tuan nampak benda apa? Faham benda apa? Haji? Kan nampak durian? Saya kata dalam poket saya ada duit RM50. Serta-merta tuan-tuan nampak apa? Buah durian ke apa? Nampak tu? Gerti tentang diri duit. Faham tak? Okey, contoh lain. Dalam poket saya ada buah limau. Apa yang segera faham? Nampak tak diri dia macam mana? Maksud, nampak tak pada hati tuan-tuan? Faham tak pada hati tuan-tuan diri buah limau tu bagaimana? Dalam poket saya ada buah limau. Nampaklah bentuknya begini, warnanya begitu, begini dan begitu. Maknanya, nampak tak tu? Bila sebut ada buah limau, serta-merta kepahaman dalam hati tuan-tuan tu pergi menuju kepada diri buah limau tadi tu. Dia tak pergi kepada durian. Kecuali orang yang tak kenal. Faham tak? Orang tak kenal lain lah. Saya kata dalam poket saya ada buah limau. Dia kata berduri macam mana boleh letak dalam poket pula ada berduri? Itu dia tak kenal. Tu salah kenal. Faham tak? Sebab tu pengenalan tu perlu. Bila sebut ada buah limau, maknanya ilmu yang bersangkut paut dengan limau tu tadi, bila ada dalam diri kita, kita takkan tersalah pergi ke tempat lain.
Bila sebut ada buah limau, serta merta ternampak, terbayang, tergambar diri buah limau tu bentuknya begini dan begitu, warnanya begini dan begitu, silap-silap dengan rasa dia pun kita faham dah. Ada buah limau. Bila sebut ada buah limau, serta merta kepahaman kita pergi kepada diri buah limau tu, zat buah limau tu tadi. Bila saya kata apa lagi, dalam bonet kereta saya tu, kat luar masjid tu, dalam bonet kereta saya tu ada parang. Apa yang segera faham? Parang lah. Diri parang tu lah. Nampaklah diri parang tu begini bentuknya daripada pisau tajam dan begini dan begitu. Tuan-tuan tak akan bayangkan tebu. Malah saya kata dalam bonet kereta saya ada parang, tiba-tiba nampak tebu pula dah. Itu tuan-tuan salah kenal. Faham tak? Sebab itu dipanggil ada tadi tu nafsiyah. Kenapa? Dia menunjukkan diri sesuatu. Nafsiyah tu nak menunjukkan diri sesuatu. Bila sebut ada sesuatu, maksudnya dia nak menunjukkan tentang diri sesuatu, zat sesuatu. Sebab tu dipanggil nafsiyah. Ada tu sifat nafsiyah, kerana sifat ada tu nak menunjukkan tentang diri sesuatu tu. Boleh faham tak sahabat tu? Sifat nafsiyah tu adalah suatu sifat yang nak menunjukkan, yang nak menerangkan tentang diri sesuatu. Berpaut dengan Allah ada dalam hati kita. Faham tak? Bila kita dah belajar tentang zat sifat Allah, tentang sifat-sifat zat Allah, kita dah belajar daripada awal. Zat Allah ada sedia kala, adanya kekal selama-lama, tidak binasa. Dia bukan jirim, dia bukan jisim, dia tidak bertempat, dia tidak serupa dengan segala sesuatu. Dia maha suci daripada sifat kekurangan, dia maha suci daripada sifat makhluk dan sebagainya. Kita dah belajar tentang zat Allah kita. Sifat-sifat yang wajib bagi zat Allah kita dah tahu, sifat-sifat yang mustahil bagi zat Allah pun kita dah tahu, sifat yang haru bagi zat Allah pun kita dah tahu. Baik, bila sebut ada Allah, maka kepahaman itulah yang datang dalam hati kita tentang adanya Allah Ta'ala tadi. Bila sebut ada Allah, maknanya terus menerus hati kita akan menuju kepada suatu zat yang adanya sedia kala, zat yang tidak bertempat, zat yang maha suci daripada sebarang kekurangan, zat yang bersifat dengan maha kuasa, sifat kuasanya pula begini, sifat ilmunya pula begitu, sifat samak basonnya kalam begini dan begitu. Tapi kalau tuan-tuan tidak ada pengetahuan tentang Allah, bagaimana? Ada Allah, apa yang ada dalam hati tuan-tuan? Ini yang kadang-kadang jadi bila sebut ada Allah, dia terbayang di atas langit. Faham tak? Bila sebut ada Allah, yang dia faham apa? Oh, yang ada atas langit tu. Betul tak kalau begitu? Sesat tak? Sesat lah. Sebab tu wajib mengenal Tuhan. Sama macam tadilah, bila tuan-tuan mengenal buah limau, bila sebut ada buah limau,
makna kepahamannya betul. Tapi syarat kenal dulu buah limau tadi. Kalau tak nanti bertukar dengan durian. Faham tak ni? Ada buah limau. Bagi orang yang kenal buah limau tak apa, betul lah tu. Apa yang dia faham bila sebut ada buah limau, betul lah kepahaman dalam hatinya tentang buah limau. Bagi orang yang tak kenal buah limau, bila sebut ada buah limau, apa yang ada dalam hati dia? Silap-silap dia kata berduri, tiap-tiap dia kata warna biru ke buah dia. Kan salah tu. Begitulah juga kalau orang yang tidak mengenal Allah. Bila sebut ada Allah, yang dipaham dalam hati tadi benda yang tak sepatutnya dengan zat Allah. Bila sebut ada Allah, dia bayangkan yang duduk atas langit ketujuh tu. Salah. Itu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ni satu je, iaitu sifat wujud. Sifat wujud, sifat ada. Kenapa dipanggil ada tu sifat nafsiyah? Kerana sifat ada itu nak menunjukkan, nak menerangkan tentang diri sesuatu. Bila sebut ada limau, kita akan faham tentang diri limau. Bila sebut ada durian, kita akan faham tentang diri durian. Bila sebut tentang ada Allah, kita akan faham tentang diri Allah. Apa diri Allah? Kita dah belajar sifat-sifat dia. Ada sedia kala, bukan baharu, tidak bertempat, tidak berpihak, tidak berbentuk, tidak berjirim, tidak berjisim, maha suci dari kekurangan, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Begitulah seterusnya. Kemudian apa lagi? Dia harus menjadikan sesuatu, harus menjadikan makhluk, harus tidak menjadikan makhluk. Mustahil lemah, mustahil buta dan sebagainya. Jadi bila sebut ada Allah, bagi orang, bila sebut ada Allah, bagi orang yang mengenal, dia akan meletakkan sifat yang sepatutnya dengan zat Allah tadi. Sebab tu kuasa tak? Apa nak beli? Kalau nak bagi kita faham tanpa belajar, rugi lah kita, tak dapat pahala. Betul? Allah boleh tak bagi sihat tanpa makan ubat? Boleh tak Allah nak bagi sihat tanpa makan ubat? Dah dapat tak pahala ubat? Dapat pahala ubat dah? Tak dapat. Sebab tu Allah bagi hikmah, Allah jadikan hikmah supaya kita ni buat sebab, berusaha. Nak dapat ilmu, usaha. Daripada usaha tu Allah bagi pahala, ampunkan dosa, bagi pahala. Kalau makan tidur alim je. Makan tidur alim. Makan tidur alim. Tak payah mengaji. Allah boleh buat. Tapi rugilah kita, tak dapat kebajikan. Faham tak? Jadi sabar dengan kesusahan, sabar dengan kepayahan menuntut ilmu. Tak, jangan risau. Allah tak akan menyalahkan kita sebab tak faham. Tapi kalau tak belajar, ini akan dipersalahkan. Kenapa tak belajar? Kenapa tak nak mengaji? Kenapa tak nak belajar? Ini memang kena tanya. Kalau kenapa tak faham tak? Kalau tak tanya kenapa tak faham. Sebab tu bertuah orang mengaji lah. Tak faham tak dosa kepada Allah dah. Kalau tak faham pun tak apa. Yang penting kita mengaji. Mengaji selamat daripada dosa. Kalau tak mengaji, duduk dalam dosa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita, jadikan kita hamba yang sabar dalam menuntut ilmu, jadikan kita orang yang
istiqamah dalam menuntut ilmu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kesihatan, keafiatan pada semua, umur yang panjang lagi, diberi taufik untuk berusaha bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Amin ya Rabb. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana فك أهلنا وقرابات لنا في